Baik, jadi perlukan ilmu untuk meraih dan kekal. Jadi untuk meraih itu perlukan ilmu yang akan kita bicarakan dari semasa ke semasa. Kemudian untuk kekal pun satu hal juga. Jadi ramai para pelajar yang kita lihat, dia boleh skor dalam SPM tapi tak kekal kecemerlangannya. Tak kekal kecemerlangannya, bila masuk universiti dia hancur. Dia hancur, dia tak jadi manusia dah. Ataupun dia tak skor dah. Dia jadi fail. Ataupun dia fail semasa universiti, maka dia kena buang daripada universiti. Tapi dalam kehidupan kerjayanya dia perform, dia cemerlang. Contoh Bill Gates lah, ya. Dia bukan habis universiti, tak main lah universiti, tak sempat habis dia. Tapi dia perform juga dalam dunia dia lah, dalam dunia perniagaan lah. Tapi tak semestinya perform dalam dunia perniagaan itu adalah satu kejayaan pada pandangan Allah, kan? Tapi dia bukan Islam tu, no point lah kita bincang banyak di situ. Cuma kita nak sebut bahawa kekal itu memerlukan kepada ilmu yang lebih, meraih memerlukan pada ilmu juga. Kemudian dari sudut Islam juga, kasih-kasih kita itu akan diuji oleh Allah. Akan diuji. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, hasiban nasu an yaqulu amanna. Adakah mereka manusia boleh mengatakan kami telah memberi iman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. So bila ada kasih, ujian akan ada. So orang yang tak kasih kepada Allah dan Rasulnya, mereka memang ada ujian, tapi ujian tu tak dianggap sebagai ujian lah, sebab dia follow je benda tu, kan? Orang yang tak kasih kepada Allah dan Rasul, bila ada orang ajak minum arak, dia minum arak, contohnya lah. Ada orang ajak berniaga secara haram, dia berniaga secara haram. Ada orang ajak pergi merompak, dia pergi merompak. So dia tak nak ujian benda, dia dah selesa ikut apa benda yang dibuat. Dia tak ujian lah. Ujian ni dia menyongsang arus. Benda tu susah, dia selesaikan. Benda tu susah, dia tewaskan, dia selesaikan. Macam saudara-saudari exam, datang soalan yang susah, selesaikan. Datang lagi soalan, selesaikan. Siapa dapat selesaikan soalan-soalan lagi banyak, maka anda adalah contoh orang yang berjaya. Maka begitu juga dengan kasih kepada Allah. Allah nak pilih yang terbaik. Pernah tengok apa nama tu, rancangan Apprentice, The Apprentice, kan? So jadi dia nak pilih daripada 1 juta application yang datang untuk menjadi dia punya apprentice. Dia pilih berapa orang akhirnya yang final? Yang masuk dalam rancangan tu lah adalah 10 orang kot. Lepas tu pilih sampai jadi 2 orang dan sampai jadi seorang. Maka itu adalah fitrah manusia untuk memilih yang terbaik. Maka Allah SWT yang mengajar manusia cara demikian. Maka Allah SWT juga nak memilih daripada ramai-ramai yang mendakwa kasih kepada Allah dan Rasul, maka siapa yang paling hebat. Maka sebab itulah Allah SWT, Nabi SAW mengatakan, apa nama tu, Nabi kata, apabila seseorang itu lagi dicintai oleh Allah seseorang itu, lagi besarlah ujiannya, lagi besarlah cabarannya. Maka untuk dapat sampai satu level yang Allah SWT, kita dekat dengan Allah dan Rasulnya, maka level itu memerlukan lagi banyak cabaran. Lagi kita lari daripada cabaran, lagi jauh harapan untuk mendapat maqam, standard, level yang dekat dengan Allah dan Rasul. Sebab itulah kita kena dekat dengan cabaran. Kita kena masuk dalam cabaran tersebut untuk membuktikan kepada Allah dan Rasul kita layak untuk duduk dekat dengan mereka. Okay? So sebab itu hari ini kita datang ke FUYU untuk kita pelajari macam mana kita nak masuk dalam gelombang cabaran dan ujian untuk mendapat kasih Allah dan membuktikan kasih kita kepada Allah dan Rasul. Barulah selepas itu kita diberikan sertifikat untuk hampir kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang keseluruhnya, apabila kasih itu telah pun diuji dan telah teruji seseorang itu kasih kepada Allah dan Rasulnya, maka disebutkan dalam sebuah hadis qudsi bahawa Allah SWT menyebut melalui Nabi SAW, ya, ista'anta fasta'in billah, apabila kamu minta bantuan, mintalah bantuan dengan Allah. Panjang hadisnya. Kemudian Allah SWT sebut apabila Allah SWT sebut melalui Nabi, dan la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba.
Sentiasalah hamba-hambaku itu mereka melaksanakan amalan-amalan sunat untuk mereka hampir kepada Allah. Sehinggalah aku cinta kepadanya, Allah kata. Kemudian apabila aku cinta kepadanya, maka akulah menjadi pergerakannya. Ya, jalannya adalah kerana Allah, tangannya adalah kerana Allah, penglihatan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini nak menunjukkan bahawa itu adalah sudah sampai satu level yang sepatutnya, dan akan daripada situlah seseorang itu akan boleh memberi dengan semaksimum mungkin. Ya. Baik, kemudian Allah akan bersama sesiapa yang dikasihi. Kasih menurut Islam juga, sesiapa yang kasih kepada sesuatu, di akhirat mereka akan dibangkitkan dengan sesuatu itu. Kalau dikasih kepada kucing dia, maka dia akan dibangkitkan dengan kucing dia, si Tomel. Okey? Kalau dikasih kepada Rasulullah, dia akan bersama dengan Allah dan Rasul. Kalau dicinta kepada pasangan dia melebihi Allah dan Rasul, dia akan bersama pasangan dia tapi tak ada guna. Sebab ketika itu hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang boleh membantu. Sebagaimana Nabi menyebut al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dikasihinya. Maka itu konsep kasih menurut Islam. Sebab kita akan bersama dengan siapa yang kita kasihi. Sebab itu kita kena cari yang paling boleh membantu kita, bukan sekadar di dunia tetapi sampai bila-bila. Maka Allah dan Rasulnya adalah satu-satunya destinasi kita. Baik, tolong tekan slide seterusnya. Baik, sekarang ni sifat-sifat dan ciri kasih dalam Islam, ya. Kita bukan cerita kasih manusia ni, kita nak cerita kasih yang menyampaikan kita kepada dakwah, okey? Yang pertama sekali, kasih tak boleh dipaksa, namun boleh dibina. Okey, itu ciri pertama. So kita tak boleh paksa kita cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan menampak-nampak wajah kita, dengan menghantuk-hantuk kepala kita di dinding, ya, dengan menggigit Al-Quran, ya, supaya kita kasih kepada Quran, kita gigit, ya. Kita buat apa lagi untuk bagi pelik-pelik? Kita tak boleh paksa kita kasih kepada Allah dan Rasul. Tak boleh paksa. Sebagaimana kita tak boleh paksa kasih kepada manusia, ya. Kalau saudara dan saudari, mak ayah tolong cari jodoh, setuju? Setuju. Anak Itali. Okey. So, orang dulu setujulah. Orang sekarang ni ada setuju, tapi jarang yang bersetuju. Okey. Kecuali dia dah buntu, tak boleh cari dia. Okey, mak ayah, swasta kan saja. Ayah. Okey. So, jadi sekarang ni biasanya naluri manusia, dia tak boleh paksa. Macam respect, boleh tak respect? Paksa respect. Kau kena respect aku. Macam budak-budak sekolah mendengar, kan, dia sini, aku tingkatan 5 dah. Kau tingkatan berapa? 1. Aku tingkatan 5. Aku 5. Kau tahu? Dia nak paksa budak tu respect kat dia. Mana boleh? Mana boleh? Jadi bolehlah tunduk sikit-sikit kat depan dia, tolong ambil dia punya nasi. Tapi saya tak pernah kena lah, alhamdulillah. Tapi saya pernah nampak budak yang kena. Kesian, sampaikan budak satu ni sampai kena teruk lah. Panjang ni malam cerita dalam situ, kan. Cuba kita tak boleh. Respect tak boleh dipaksa. Kasih tak boleh dipaksa, sebab dia bedah hati. Sebagaimana kita cerita tadi, dia bedah hati, ya. Dia akan datang secara natural, dan dia boleh datang secara fitrah, dan dia boleh datang secara hitam, ya. Secara natural tu, secara fitrah tu secara bersih, secara hitam tu secara gelap lah, ya. Sebagaimana banyak saya dapat email daripada keluarga-keluarga, pasangan-pasangan di Malaysia. Sebab tak larat saya nak